Okey, kita pergi bahagian C, soalan nombor 16. Dalam suatu aktiviti bilik darjah, Puan Siti melukis pelan dongangkan depan dan dongangkan sisi sebuah pepeja di papan putih seperti yang tunjukkan dalam darjah 16.1. Okey. Pelan iaitu pandangan atas, dongangkan depan dan dongangkan sisi. Soalan yang pertama, lakarkan dan namakan pepeja itu. Okay, kita tengok ni, tahulah ni. Bentuk apa ni kalau begini ni? Piramid lah, kan? So kamu lukis sahaja, lakarkan sahaja, jadi tak perlu lukis. Tak perlu ikut skala penuh. Kalau skala penuh mesti ada sentimeter. Kalau dia kata lakarkan, maksudnya kamu lakarkan sajalah piramid tu. Guna pembaris ya kalau lakar. Okey. Akan jadi piramid. Itu. Dan tulis nama dia piramid. Okey. Soalan yang kedua, cari tinggi pepejal. Tinggi di mana? Kalau ini piramid, biasanya tingginya yang di tengah-tengah sini, daripada bucu ni pergi tengah ni. Tu tinggi sebab dia 90 darjah. Jadi nak cari tinggi ni, kita tahu sini dia bagi 8. Yang ini dia bagi 5. Jadi kamu kena gunakan ini 8 Kamu kena gunakan segitiga tu. Tinggi tak tahu berapa. Sini ialah 5 cm. Yang ini pula ni, yang di sini ni, ini pun kena guna teorem Pythagoras. Macam mana nak cari itu? Dia di sini tu, dia gunakan teorem Pythagoras. Itu dia gunakan tapak tu. Sini 90 darjah. Ini 8 cm, ini 8 cm. Jadi macam mana nak cari ini? Sebelum kita dapat cari dia punya panjang tapak yang ini, kita kena cari panjang ini. Jadi nanti kita bahagi 2 sahaja. So, cari dulu yang ini. 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Sebab itu ialah kita nak cari hypotenuse. Jadi kita tambahlah. Dia akan dapat 128. Okey. Jadi 128 tu tekan punca kamu akan 11.31. Okey, panjang yang ini ialah 11.31. Tapi kita mau panjang separuh sahaja. Jadi yang ini bahagi dengan 2, kamu akan dapat 5.657. Sorry, ini 7 cm sudah ya, bukan 5. Minta maaf. Tadi ada pembetulan sedikit. Situ ialah 7 cm. Jadi sekarang nak cari tinggi ni, gunakan teorem Pythagoras. Jadi tinggi sama dengan 7 kuasa 2. Sebab dia bagi hypotenuse, kita mau cari selain hypotenuse, kita tolak. Tolak dengan 5.657 kuasa 2. Punca kuasa. Okey, ambil kalkulator dan kamu tekan. Kamu akan dapat gini. 16.998. Jadi kita bundarkan saja, dia akan jadi 17. Okey, lepas tu tekan punca, kamu akan dapat 4.1. So, terdapat sudah tinggi piramid tu ialah 4.1. Seterusnya, sudah hitung isi padu pepejal dalam sentimeter persegi yang ketiga. Isi padu piramid macam mana nak kira? Okey, jadi kamu kena tahu rumus cari isi padu piramid. Sama dengan 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. Okay, bila kita tengok tapak dia piramid tadi tu, tapak dia yang ini, tapak dia berbentuk segi 4. Segi 4 sama. Jadi kalau segi 4 sama, apa rumus dia? Segi 4 sama ni rumus dia ialah panjang darab lebar. Okey, jadi panjang 8, lebar pun 8. Tulis 1/3 darab 8 darab 8. Ini ialah luas tapak. Okey. Darab dengan tinggi yang kita dapat tadi iaitu 4.1. Ambil kalkulator dan kira. Akan dapat 87.47. Kita bundarkanlah sentimeter persegi. Ataupun boleh jawab jawapan kamu dalam pecahan. Okey, jawapan dia.
Okey, masih lagi soalan yang sama tapi B sudah kita buat. B, seorang murid melukis semua pelan dalam darjah 16/1 dengan skala 1/2 dan 1/1/2. Hitung beza perimeter dalam sentimeter antara lukisan berskala itu. Okey, pelan. Pelan ialah yang pandangan atas tu yang macam ni. Pelan kan? Dia bagi sini 8 cm, 8 cm. Ini yang asal. Ini yang asal. Lepas tu dia lukis semula dengan skala 1/2. Maksudnya makin besar lah. Kalau 1/2 dia makin besar lah. 8 darab 2 dia akan jadi macam ni. Cikgu lukis je lah ya. Ini darab 2 jadi 16. Ini darab 2 jadi 16. Okay, itu kalau 1/2. Satu lagi dia lukis 1/1/2. Okay, jadi lukisan tu akan jadi mengecil. Dia akan jadi 4 cm. 4 cm. Macam separuh kan? Jadi 4 cm, 4 cm lah. Jadi dia sudah cari perimeter. Perimeter maksudnya, okay, ini perimeter ukur keliling lah. Perimeter ni dia nak cari apa? Dia nak cari beza. Jadi yang itu adalah 16 darab 4 tolak dengan 4 darab 4. Beza perimeter. Jadi kamu akan dapat jawapan dia. 16 darab 4 ialah 64 tolak dengan 16. Jawapan dia ialah 48 cm. Okay. Kenapa darab dengan 4? Sebab dia ada 4 sisi. Kenapa darab 4? Sebab dia ada 4 sisi. Ataupun kalau nak sebidung lebih panjang lah. 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Tolak dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Sama juga. Cuma beza dia apa? Ini lebih praktikal lah. Sekejap saja kamu dah dapat jawapan. Okey, soalan seterusnya yang C. Puan Siti meminta setiap murid menggunting segitiga berikut mengikut ukuran dongakan depan daripada kepingan kadbord. Puan Siti melabel 8 keping kad dengan huruf dan nombor seperti yang ditunjukkan dalam darjat 16.2 MATH 2021. Okay, dia meletakkan semua kad berlabel huruf ke dalam kotak A. Yang huruf ini letak dalam kotak A. Okay. Dan semua kad berlabel nombor letak dalam kotak B. Yang nombor ni letak dalam kotak B. Okay. Jadi, dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa step berikut. Okey, 1, 2, 3 kita nak buat. Okey, ini nak masuk topik kebarangkalian pula. Okay, sebelum kita nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin, paling senang supaya tiada yang tertinggal. Mesti bila kita berhenti, kamu buat kotak. Itu. Okay, sebab dia ada 2 kotak kan. Kotak A. Sebelah sini kotak B. Jadi kotak A kita ada MATH. Kotak B kita ada 2021. Buat macam tu. Supaya tiada yang tertinggal. Maksudnya bila kita pick up, bila kita pilih M sama 2. Tulis macam gitu. M2. Kalau sini A sama 2. Sini T sama 2. H sama 2. M0, M2, M1. A0, A2, A1. T0, T2, T dan 1. H dan 0, H dan 2, H dan 1. Maksudnya kita akan dapat, kalau contoh sini dapat M ataupun dapat 2. Macam tu. Buat begini dulu supaya senang kita mau tengok dan tiada tertinggal. Soalan yang pertama dia tanya, peristiwa mendapat huruf M dari kotak A atau nombor 0 dari kotak B.
So dia gunakan perkataan atau macam ni. Atau maksudnya dua-dua mesti ada M dengan kosong. Okey. Jadi semua yang ada M kamu senaraikan. Jadi kamu kena buat gini lah sebab dia kata senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kesudahan tu mesti senaraikan dalam bentuk tanda-tanda set. Jadi yang ada M. Mana yang ada M? Sini kan. M2, M0, M2 lagi, M1. Kalau ada sama pun tulis saja 2 kali. Sebab dia ialah berbeza. Yang ini M2 dengan M2 ni berbeza sebab 2 tu ada 2 kali. Lepas tu yang mana-mana ada kosong pun tulis. M0 dah ada, tak payah lagi tulis. Okey, tulis A0, T0 dan H0. Okey, itu ialah kita senaraikan dulu. Dari tu je cakap kena buat ini dulu. Sebab kalau buat ini baru kita dapat senaraikan ni. M, kosong. Supaya kamu tidak tertinggal. Okey, lepas tu kebarangkalan dia tulis dalam bentuk pecahan. Kebarangkalan dia sama dengan ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebarangkalan kita akan dapat 7. 7 per berapa? Per semua ini. Semua ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Per semua kesudahan yang mungkin. Ini semua kesudahan yang mungkin. NS. Kita temukan dia NS. Jadi kalau tak nak kira macam ni, boleh kira sini pun boleh. Ini ada 4, ini pun ada 4. Jadi 4 darab 4, NS dia akan jadi 16. Kan? 4 darab 4, 16. Ataupun kira sini pun kita dapat 16. Sama sajalah. Okay, soalan yang kedua, Roman. Peristiwa mendapat huruf konsonan. Dia kata huruf konsonan. Nombor 2. Huruf konsonan dari kotak A dan nombor ganjil dari kotak B. Jadi ini perkataan dan. Perkataan dan dia bukan macam atau ya. Atau dia mana-mana yang ada huruf N atau O. Kosong kita tulis semua. Tapi kalau dan, huruf konsonan dan nombor ganjil. Mesti dua-dua ini bila kita tulis, dia mesti huruf konsonan dan nombor ganjil. Kita tengok sini. Manakah huruf konsonan dan nombor ganjil? Huruf konsonan ialah M, T, H. Itu konsonan. Kalau A ialah huruf vokal. Jadi, dekat M ni kita mau pilih juga. Dia mau ganjil. 2, 0, 2, 1. Mana yang ganjil? Ini. M dan 1. Okay. Mana lagi yang ganjil? T1. Dan H1. Tengok, dua-dua dia ada. Ini kita tak boleh ambil. Kenapa tak ambil H2? Sebab dia 2. 2 tu nombor genap. Okey. Jadi kita ambil kalau dia gunakan dan, dia mesti ambil kedua-dua yang ada tu. Bukan macam atau. Jadi kamu tulis senaraikanlah semua. M nombor 2. M1. T1. Dan H1. Mesti ada dia punya tanda set. Jadi kamu akan dapat 1, 2, 3. Kebarangkalan dia 3 per semua. Semua ada berapa? Semua ada 16. Okey. Itu jawapan untuk nombor 2. Okey. 3. Peristiwa mendapat huruf vokal dari kotak A dan peristiwa mendapat nombor genap dari kotak B. Ini terbalik sikit. Vokal atau dapat nombor genap. Kalau atau macam soalan nombor 1 tadi, atau. Jadi atau asal yang ada vokal. Huruf vokal apa? A kan? A saja vokal. Jadi yang inilah yang asal ada huruf vokal ni semua kita ambil. Tak kisah ada nombor genap atau nombor ganjil. Sebab dia gunakan perkataan atau. Jadi dan nombor genap. Nombor genap ialah sini yang ada dua ni. M2, T2, H2. M2, A2, T2, H2. Itu adakah kosong atau nombor genap? Soalan kita tadi, sifar. Sifar tu nombor genap ke nombor ganjil? Kita belajar sejarah sikit ya. Sifar ini dia berasal daripada tamadun Sumeria. Kira-kira 5,000 tahun yang lepas.
Mereka memperkenalkan sistem pengiraan ini untuk memudahkan mencatat bilangan haiwan orang. Jadi, tamadun Samurai ini menggunakan simbol tertentu bagi mewakili nilai sifar. Okey. Lepas tu sekitar tahun 650 Masihi, Brahmagupta yang merupakan seorang ahli matematik India menjadi orang pertama yang memformalkan operasi aritmetik menggunakan sifar. Dia menggunakan simbol titik di bawah nombor untuk mewakili angka sifar. Okey. Seterusnya pada abad ke-9, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, semua orang kenal ni, tokoh Islam matematik ni, Al-Khwarizmi, merupakan orang yang pertama menyelesaikan persamaan dengan sifar ataupun aljabar tu, seperti mana yang kita ketahui sekarang. Jadi Al-Khwarizmi menyebut sifar sebagai sif, dan menjelang tahun 879 Masihi, sifar ditulis dalam bentuk yang hampir seperti yang kita ketahui sekarang, iaitu berbentuk lonjong. Simbol ini kekal dan digunakan sehingga ke hari ini. Jadi persoalannya sekarang, adakah sifar itu nombor ganjil atau nombor genap? Jadi definisi nombor genap, ia nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2, yang tiada perpuluhan kan. Contoh 2, 4, 6, 8, 10. Tapi ganjil ini pula, nombor ni apabila dibahagi dengan 2, dia akan jadi pecahan. Contoh 1, 3, 5, 7. Dia akan menghasilkan perpuluhan. Okey, jadi berbalik kepada konsep sifar tadi, adakah sifar itu nombor genap atau nombor ganjil? Sifar bila kita bahagi dengan 2, adakah dia akan mendapat nombor perpuluhan atau dia dapat nombor dia semula? Jadi 0 bahagi 2 dia akan dapat 0 kan? Jadi 0 bila dibahagikan dengan 2, hasilnya adalah 0, sifar. Jadi berdasarkan definisi nombor genap di atas, maka sifar sebenarnya merupakan nombor genap. Okey, jadi terjawab persoalan kita hari ini. Jadi bila sifar tu nombor genap, maksudnya yang ada nombor genap ni semua adalah termasuklah dia. Jadi jawapan nombor 3. Kita tulis dulu dia punya semua kesudahan yang mungkin. Okey, vokal ataupun nombor genap. Jadi tulislah semua yang 3 bulat pink tu semua kena tulis. M2, A2, T2, H2, M sifar, lagi A sifar, T sifar, H sifar. Okey. M2, A2, T2, H2. Ada lagi ke yang tertinggal? Okey, ada lagi kan? A1 dan A1 last. A1. Kita masih ada huruf vokal dan nombor genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jom kebarangkalan dia akan dapat 13/6, 16. Okey. Dah siap. Okey, kita lihat pula soalan ke-17, soalan A. Amira akan melangsungkan perkahwinan dalam tempoh 4 minggu akan datang. Beliau mahu menempah pelamin yang menggunakan bunga ros berwarna putih dan merah. Harga bagi sekuntum bunga ros berwarna putih ialah RM RM1.20. Kita ada bunga ros warna putih. Harga dia RM1.20. Manakala bagi harga sekuntum bunga ros berwarna merah, harga dia RM1.60. Jumlah keseluruhan bunga ros ialah 100 kuntum. Jumlah wang yang dibelanjakan untuk membeli bunga ros ialah 1,440. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan bunga ros putih dan bunga ros merah yang diperlukan untuk pelamin beliau. So, ini gunakan matriks. Okey, jadi kita kena keluarkan persamaan dia. So, kita nak gunakan kaedah matriks. Yang pertama, jumlah. Kita katakan mula katakan dulu X sama dengan bunga ros putih, manakala Y sama dengan bunga ros merah. Jadi maklumat yang kita tahu ialah
jumlah bunga ros yang diperlukan ialah 1000 kuntum. Maksudnya jumlah tu X tambah Y lah. Jumlah bunga ros tambah jumlah bunga putih, dia mahukan 1000 kuntum. Okey. Lepas tu pula membeli bunga ros berkenaan dengan harga 1440. Itu ialah jumlah wang. Kita tahu X harga bunga putih ialah RM1.20. X tambah dengan harga bunga merah RM1.69 sama dengan 1440. Okey, itu persamaan. Ada dua persamaan di sini. Lepas tu kita jadikan dia dalam bentuk matriks. Ingat lagi, matriks kita dah belajar ya. Masukkan ke dalam kurungan matriks tu. Dan yang tadi nombor ini, nombor dia ialah 1. Okey, nak tulis apa kat depan ni? Tulis nombor. Okey, yang mana nombor tu tulis. 1, ikut urutan lah. 1, sini pun 1. 1.2, 1.6. Okey. Tengah XY, belakang ni tulis 1000 dengan 1440 yang sama dengan dia. Lepas tu gunakan kaedah matriks, pindahkan yang depan itu, dia akan jadi matriks songsang. Jadi akan di 1 per AD tolak BC. A, B, C, D. Ingat lagi ni kan? AD yang ini tolak BC yang ini. Gitu. Maksudnya AD 1 darab 1.6 tolak dengan BC. Okey, tolak. Mesti dia punya rumus tolak. Dan dia punya di sini dia akan jadi songsang. A dengan D bertukar tempat. Okey, A dengan D bertukar tempat. B dengan C dia akan jadi negatif. Okey, belakang tulis je balik 1000 dengan 1440. Lepas tu ambil kalkulator, kira yang ini dapat 0.4. Okey, macam mana nak kira yang ini pula? Kita ajar secara manual dulu ya. Okey, ini ialah baris. Ini ialah lajur. Jadi cara dia, baris yang di atas dulu kita buat. Okey, sini. Baris yang depan dengan yang di atas. Yang belakang dengan yang di bawah. Tu tambah. Okey, maksudnya 1.6 darab dengan 1000 tambah dengan negatif 1 darab dengan 1440. 1440. Okey, yang bawah pun sama. Yang bawah pula sama juga. Yang depan darab dengan di atas, yang belakang darab dengan yang di bawah. Jadi kita akan dapat negatif 1.2 darab dengan 1000 tambah dengan 1 darab dengan 1440. Macam tu. So, akan dapat 10.4. Ambil kalkulator, kita kira dulu. Jadi, kita akan dapat 160 dengan 240. Di bawah dia ni. Macam tu. Dah habis ke belum? Belum habis. Okay, darab pula ini. Darab 160 darab 240. Okey, bila sudah darab tu kamu akan dapat 400 dengan 600. Ini X, ini Y. Okey, ini belum habis lagi sebab kita kena bagi tahu lagi dengan dia. Jadi bilangan ros putih, oleh itu bilangan ros putih ialah 400 kuntum dan bilangan bunga ros merah ialah 600 kuntum. Okey. Baru siap. Okey, soalan B yang terakhir sudah ni. Puan Maria ingin menghadiahkan sebiji kek 2 tingkat kepada Amira sempena perkahwinannya. Beliau menempah kek itu dari kedai kek berhampiran. Raja 17 bulan 1 di bawah menunjukkan reka bentuk kek yang ingin ditempah. Ini baru masuk ke dalam donghakan. Kek tersebut dibina dengan menggunakan sebuah kuboid dan 2 buah silinder. Kuboid dan silinder. Ketinggian dan lebar kek yang di bahagian bawah itu masing-masing ialah 9 cm dan 30 cm. Ketinggian dan lebar kek. Maksudnya
Kek ini bawah tu tinggi dia 9 cm dan lebar dia 30 cm. Okey, tu yang dia bagi. Lepas tu diameter kek kecil dan kek besar di bahagian atas masing-masing ialah 15 cm dan 30 cm. Kek kecil diameter dia 15. Kek besar diameter dia 30. Okey, apa guna dia bagi tu? Untuk cari panjang kek yang di bawah ni. Kita dapat 45 cm. Okey, dapat itu. Lepas tu bagi memudahkan kedai kek untuk menyediakan kek tersebut, Puan Maria telah melukis lukisan pelan dan lukis dongakkan dari arah X. Okey, dia lukis pelan. Baca tu betul. Lukis pelan pandangan daripada atas. Dan dia lukis dongakkan dari arah X. Arah X yang ini. Okey, X ni saya tulis. Bagi kek tersebut mengikut skala 1:3. Lukis semula pelan kek dongakkan daripada X. Maksudnya dia gunakan skala 1:3. Jadi gunakan sifar 3. Semua ini bahagi dengan 3. Dapat 10 cm. Bahagi 3 dapat 5 cm. Bahagi 3 dapat 3 cm. Bahagi 3 dapat 10 cm. Jadi yang ini bahagi 3 dapat inilah 15 cm. Jadi lukis semula gunakan skala penuh. Bila dia kata mengikut skala lukis semula ni pelan ni, kamu kena gunakan apa? Gunakan ukuran yang tepat. Tidak boleh main lakar saja. Kamu lukis tu kamu kena lakar dululah supaya kamu nampak. Okay, ni daripada atas pelan. Apa yang kamu nampak daripada atas? Jadi kita akan nampak ginilah daripada atas. Kamu ada nampak tapak dia ni kan? Nampak tapak dia. Dia tapak kan di bawah ni. Dan nampak dua bulatan di atas. Satu bulatan besar. Satu bulatan kecil. Macam tu. Okey. Di mana dia punya sini ialah 10 cm. Sebab kita sudah kasih kecil dia tadi. 10 cm. Diameter dia ini ialah 5 cm. Yang ini adalah 15 cm. So, kamu boleh lukislah 10 cm. Okey, nanti cikgu tunjuk macam mana cara nak lukis yang ini sebab dia ada bulatan. Okey, itu untuk nombor 1. Okey, untuk nombor 2 pula, kita lakar dulu untuk nombor 2. Pandangan daripada X. Daripada X, apa yang kamu nampak kalau kamu berdiri di X? Maksudnya kamu berdiri sebelah sana ya, bukan depan sebelah sana. So, kamu akan nampak kotak tu yang bawah tu, yang kubot itu kamu akan nampak kotak. Itu yang bawah. Sini 9 cm. Sini 3 cm sebab ada tukar kan. Dah tukar skala dia 10 cm. Lepas tu kamu nampak lagi yang bahagian atas ni. Yang kotak ini. Yang atas. Di atas kamu akan nampak gitu. Okay. Berapa tinggi dia tu? Berapa tinggi yang ini? Okay. Jadi tinggi dia ialah 6 cm. Sini 6 cm. Sorry, yang kecil 6 cm. Yang besar ialah 15 cm. Jadi bila bahagi dengan 3, kita akan dapat 5 cm dan 2 cm. Jadi bila kamu pandangan daripada X, kamu akan nampak dia punya lebar ni ialah 5 cm yang ini. Okey. 5 cm. Lepas tu ada lagi di belakang dia kan. Yang ini. Yang kecil ni kita tidak nampak di belakang. Kamu berdiri di X, jadi yang tak nampak tu dia macam ni lah. Dia garis putus-putus. Dia garis putus-putus. Di mana ini ialah 5 cm. Dia punya diameter tu. Dan dia ni ialah 2 cm. Sebab 6 cm tu jadi 2 lah. Kan 6 bahagi dengan 3 dia akan jadi 2 cm. Kat sini. Yang antara ini dan ini ialah 3 cm. Jadi kamu akan lukis sebalik ini menggunakan pembaris. Kita lukis dulu yang nombor 1 tadi. 15 cm di bawah.
Pastikan ukuran kamu tepat dan betul. Dan gunakan pembaris. Sebab dia adalah garis lurus. Okey, 15. 0 hingga 15. Kita mula daripada 0 hingga 15. Boleh kamu lukis dengan pensel ya. 0 hingga 15. Okey, dapat itu. Lepas tu lukis pula 10 cm. 10 cm. Sampai 10. Mana 10? Okey, itu 10. Betul-betul di tepi tu 10 cm. Okey, ukur betul-betul. 0 hingga 10 cm. Okey, supaya nak tepat kita kasi terbalik dia. Pun 10 cm. 0 hingga 10. Okey. Lepas tu yang ini kita sambung sajalah. 0 hingga 15 sambung. Okey, lepas sudah kotak tu. Kotak kek tadi 15 cm dan 10 cm. Di dalam dia ada apa? Di dalam dia ada bulatan. Macam mana nak lukis bulatan tu? Okey. Ini dia agak rumit sikit lah. Kita kena cari dulu titik tengah dia. Macam mana nak cari titik tengah dia? Okey, senang sahaja. Okey, titik tengah ini ialah 5 kan. Kita lakar dulu guna pensel ni. Okay, supaya nanti 5. Okey. Kamu sambung dulu ni supaya tak cari titik tengah dia. Sambung. Lepas tu cari lagi titik tengah yang ini. Dia mesti sampai 10 sahaja. Tak perlu sampai 15. Sampai 10. Sebab kita mau buat circle yang besar tu. Jadi titik tengah dia 5 lah. Sini 10. Jadi 5. Titik tengah dia 5 kat sini. Satu lagi 5 di atas. Kenapa kita buat ini? Sebab kita mau cari dia punya pusat bulatan. Jadi kamu sambung lah ni. Sambung atas bawah ni. Okey. Jadi tengok yang bersilang itu. Inilah dia punya pusat. Okey. Lepas tu ambil saja jangka lukis. Mesti guna jangka lukis ya. Jangka lukis. Yang tajam tu letaklah di situ. Boleh mula dari sini. Boleh mula dari sana. Mana-mana pun boleh. Okey. Kamu mula dari mana-mana yang kamu suka. Dan kamu buat bulatan. Harap-harap tepat yang cikgu lukis ni. Kalau tepat maksudnya bulatan dia betul. Belakang atas sikit. Jangan lupa ya, pensel kamu ni mesti tajam ah. Okey, buat bulatan tu sampai dapat bulat. Okey. Nampak saya bulat tu kan? Mesti guna jangka lukis. Okey. Lepas tu yang 5 cm tu pun sama juga macam tadi. Dia sampai 5 sahaja. Jadi kita cari dulu pusat dia. Kan dia sampai 5 cm saja. Jadi pusatnya mesti mana? 2.5 kat tengah sini. Buat satu lagi 2.5. Baru kamu garis. Kita nak cari dia punya pusat. Okey. Cuba ada sengit sikit. Nanti kamu ukur balik ni. Betul-betul. Supaya tak sengit. Okey, padam dulu. Okey, itu yang kecil pula macam cakap tadi. 5 cm. Kita ambil tengah-tengah dia 2.5. 2.5. Lepas tu kamu ukur sebab kita nak cari apa ni? Nak cari pusat kan? Okey. 2.5 kat tengah-tengah ni antara 5 dengan okey, tu. Lepas tu yang ini pun sama. Ukur dari sini 2.5. Dan ambil satu lagi 2.5. Lalu kamu garis. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan pusat. Okey. Kita dapat dah pusat dia. Ini. Okey, dah dapat pusat tu baru ambil jangka lukis dan kamu buatlah bulatan.
buat bulatan. Okey. Kasi pusing dia supaya jadi bulatan. Okey. Kalau ikut ukuran yang betul dia rapat ni, tapi mungkin ada tersilap di mana-mana ni. Okey. Okey. Akan dapat macam tu lah. Okey, cuba kamu buat ya. Lukis dulu 10 cm. Lukis 10 cm gunakan pembaris tu. Lepas tu dia pergi atas, dia punya lebar ialah 3 cm campur dengan 5 cm tadi, dia akan dapat 8 cm. Tandakan terus, satu 5 cm, satu 3 cm. 3 cm, tu dia ada 2 cm, tu dia ada 3 cm. Dan tu kamu garis. Okey. Sama juga di sebelah. Ada berapa cm? 8 cm. 3 cm dengan 5 cm dia jadi 8 cm, kamu garis. Okey. Jadi boleh sambunglah 3 dengan 3 ni. Sambung yang di atas. Okey, cumanya yang di tengah tu yang garis putus tu belum dapat sambung lagi. Ukur dulu 2 cm. 2 cm, sini pun mesti 2 cm. Dan di sini mesti 5 cm. Sampai 5 cm. Sorry, dia putus-putus ya. Tengok tu dah terlajak. Okey. Dia mesti garis putus-putus. Okey, yang ini mesti garis putus-putus. Sebab apa putus-putus? Sebab kita tidak nampak dia di dalam. Okey, jadi sini 10 cm, 3 cm, 2 cm, 3 cm. Okey, dah siap.